Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang subjek bahasa Melayu. Iaitu kita akan berfokus kepada jenis ayat dalam bahasa Melayu. Mungkin ramai juga yang tahu tentang jenis ayat ni, mungkin ramai yang tak tahu. Okey, pada hari ini kita akan pergi satu persatu jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi kepada jenis ayat, mari kita melihat dulu apa itu ayat. Ayat ialah unit tata bahasa yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu patah perkataan yang membawa hubungan sintaksis yang minimum dengan perkataan-perkataan yang disusuli atau menyusulinya. Lebih mudah, ayat ini ialah satu kesatuan yang membawa makna. Tak lebih mudah, ia ingin menyampaikan sesuatu kehendak diri kepada orang lain. Baiklah, sekarang kita telah sampai kepada perkara yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu jenis ayat dalam bahasa Melayu. Terdapat 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ayat-ayat ini juga mempunyai ciri-ciri yang khusus dan khas untuk mereka yang membezakan di antara 4 ayat ini. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada jenis ayat yang pertama, iaitu ayat penyata. Ayat penyata diucapkan untuk tujuan melakukan suatu pernyataan atau mengemukakan keterangan tentang sesuatu perkara. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat keterangan. Contoh, bapa saya wartawan di utusan Melayu. Bangunan sekolah sudah tua. Lihat kepada contoh ayat tersebut, dia membuktikan bahawa ayat itu mempunyai satu maklumat atau satu pernyataan yang ingin dinyatakan oleh penutur atau penulis. Okey. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat berita kerana hanya menyampaikan maklumat. Seperti kebiasaannya, ayat ini diawali dengan kata nama dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda noktah sahaja. Tiada tanda simbol, tanda tanya atau tanda seru. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada ayat yang kedua, iaitu ayat tanya. Tujuan ayat tanya ialah untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan atau persoalan. Ayat tanya terbagi kepada dua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, mari kita lihat. Ayat tanya menggunakan kata tanya ialah seperti apa, siapa, berapa, bila, mana, bagaimana, kenapa dan mengapa. Ayat ini juga diakhiri dengan partikel kah. Contoh, siapakah nama bapa kamu? Berapakah harga seluar ini? Ya, bagi ayat tanya tanpa kata tanya, ayat ini tidak menggunakan kata tanya. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Dalam penulisan, lambang tanya digunakan. Contoh, kamu belum hantar buku itu? Ya, begitulah jenis ayat kata tanya. Baiklah, daripada jenis ayat tanya, kita akan pergi pula kepada jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat perintah. Ayat perintah diucapkan untuk tujuan menimbulkan suatu tindakan. Ayat perintah diucapkan sama ada dalam bentuk suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Okey, mari kita lihat contoh ayat tersebut. Contoh ayat perintah. Siapkan kerja itu dengan segera. Iaitu ayat perintah ini berbentuk suruhan, iaitu siapkan kerja itu dengan segera. Yang kedua, jangan berludah di sini. Ayat yang kedua ialah berbentuk ayat perintah larangan, iaitu jangan. Larangan itu jangan berludah di sini. Yang ketiga ialah sila buat laporan di balai polis, iaitu ayat berbentuk silaan, iaitu kataan sila buat laporan di balai polis. Yang terakhir iaitu ayat yang berbentuk permintaan, tolong tutup lampu itu. Ya, anda semua faham? Kerana bentuk ayat perintah ni sering digunakan
di dalam kehidupan seharian kita seperti suruhan, larangan, nasilaan serta permintaan yang sering kita guna dalam kehidupan seharian. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada jenis ayat keempat, iaitu ayat seruan. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dan terkejut, sakit, hairan dan sebagainya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru biasanya terletak di akhir ayat. Ayat seru dimulai dengan kata seru seperti oh, cis, wah, amboi dan sebagainya. Mari kita lihat pada contoh ayat seru. Contoh ayat seruan. Amboi, garanya. Wah, besarnya. Kata abang. Cis, terimalah tikamanku. Aduh, sakitnya. Syabas, engkau telah menang. Jadi lihat daripada contoh ayat ini, tanda seru terletak di akhir ayat, bukan di hadapan atau di sebelah kata seru seperti amboi, wah, cis dan adoi. Okey? Harap anda semua faham tentang kata seruan. Baiklah, kita telah selesai dengan 4 jenis ayat di dalam bahasa Melayu. Khususnya bagi mengukuhkan lagi pengetahuan tentang jenis ayat ini, kita akan buat sedikit aktiviti, iaitu aktiviti pengukuhan. Okey. Soalan. Tentukan jenis ayat di bawah. 1. Aduh, sakitnya kakiku ini. 2. Mangsa kemenangan itu telah dihantar ke hospital. 3. Bilakah tarikh perkahwinan Badrul? 4. Harap hadirin bersabar seketika. 5. Kamal ke Langkawi. 6. Awak siapkan kerja itu sekarang. Okay. Tentukan jenis ayat bagi ayat yang dipaparkan ini. Okey. Baiklah. Sekarang mari kita lihat jawapan yang betul. Okey. Jawapan untuk ayat yang nombor 1 iaitu ayat seruan. Mengapa? Kerana mempunyai kata seru dan tanda seruan di akhir ayat. Jawapan untuk ayat yang kedua ialah ayat penyata, kerana menyatakan sesuatu perkara atau menerangkan sesuatu hal. Yang ketiga adalah jawapannya ialah ayat tanya dengan kata tanya, iaitu menghadirkan kata tanya seperti bilakah dan mempunyai tanda soal. Yang keempat ialah ayat perintah berbentuk permintaan, iaitu bertujuan memohon permintaan. Yang kelima ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Tiada kata tanya. Kita boleh lihat pada ayat kelima itu tiada kata tanya dan mempunyai tanda soal. Itu sudah semestinya sebagai ayat tanya. Tanda soal perlu ada dalam ayat. Yang seterusnya ialah ayat perintah berbentuk suruhan yang menunjukkan suruhan. Saya harap anda semua betul dengan jawapan dan soalan yang diberikan sebelah tadi. Okey. Dengan berakhirnya aktiviti pengukuhan tadi, kelas kita pun akan berakhir. Sebelum berakhir, cikgu akan buat kesimpulan bahawa bahasa Melayu mempunyai 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ayat-ayat ini pula mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang perlu diketahui oleh semua orang. Yang seterusnya, jenis-jenis ayat ini perlu diketahui dengan sebaiknya agar tidak salah menggunakan ayat dalam penulisan atau mengaplikasikan dalam pertuturan. Gunalah ayat yang betul dalam percakapan seharian. Jangan guna ayat yang salah dalam percakapan seharian. Ingat, biasakan yang betul, betulkan yang salah. Bersama kita memetarpakkan bahasa Melayu di pesada dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.